Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, para penonton yang dimuliakan pada malamnya penuh barakah ni, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah wa ala kulli hal. Mari kita merafakkan sehadrat setinggi-tingginya kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Begitu banyak Allah berikan. Terutamanya nikmatnya Allah berikan kepada hanya pada orang beriman. Itulah nikmat amal dan ketaatan. Alhamdulillah atas nikmat itulah kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar kesyukuran. Kita tidak mahu kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang kufur. Kerana Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat 9, Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah jadikan kita ini, Allah tiupkan pendengaran, penglihatan, Allah tiup roh, jadikan pendengaran, jadikan penglihatan. Qalilan ma tashkurun, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi dengan itu kita kena letakkan satu kerisauan. Adakah kita ini benar-benar dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur ataupun yang kufur? Chances ataupun peluang untuk menjadi hamba yang kufur ni sangat tinggi, sebab lawan kepada syukur itu kufur. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tak berapa syukur dah. Sama ada syukur atau kufur. Syukur atau kufur. Bordernya sangat jelas. Syukur atau kufur. Syukur ramai sedikit, sedikit. Kufur ramai sedikit, ramai. Jadi yang ramai itu mudah untuk kita sertai. Yang sedikit yang susah. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan ini yang kita nak tekankan. Sedangkan mata Allah SWT. Dengan apa yang kita lakukan hari ini, kita duduk dalam majlis ilmu secara online ni, salah satunya adalah untuk menyatakan kesyukuran dengan nikmat kehidupan, dengan nikmat keimanan. Kita nak zahirkan kesyukuran. Kita nak pastikan sedangkan mata Allah SWT.
Kita nak pastikan, kita nak berazam, kita nak bersungguh-sungguh untuk meletakkan diri kita dengan izin Allah SWT, dengan Allah izinkan kita, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, kita gunakan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Ciri orang yang kufur ini ialah kita tidak akan mampu menyatakan, oh si fulan ni kufur, ataupun saya tidak kufur Ustaz. Kita boleh menafikan, tetapi ianya akan zahir dalam kehidupan kita. Apa dia? Inna azabila syadid. Azabku amat pedih, kata Allah. Inna azabila syadid. Azab dalam kehidupan ni, yang mana Allah terjemahkan dalam kehidupan, yang mana berubah kehidupan kita menjadi yang pedih-pedih. Allahu Akbar. Jadi azab. Ada isteri jadi azab, ada suami jadi azab, ada anak jadi azab, hidup jadi kosong, ada kawan, dia keliling dia, itu semua berubah menjadi satu perkara yang tidak nikmat bagi dia. Jadi alhamdulillah sidang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan dengan kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti pengajian hakikat kehidupan. Dan tahniah dan syabas kepada yang terus istiqamah mengkaji kehidupan bersandarkan kebenaran. Dan kita telah pun membincangkan panjang lebar syarahan tentang kehidupan ini. Kita mula merungkai satu persatu, tafsiran demi tafsiran, sudut pandang dalam kehidupan. Kita tidak mahu lagi hidup dalam sangkaan. Kita tidak mahu lagi hidup dalam keraguan. Kita tidak mahu lagi hidup dalam perbatasan antara hak wal batil. Batas itu di kita tengah-tengah. Jadi kita tidak jelas. Gharar dipanggil. Tidak jelas. Kita nak hidup kita hari ini sedang mata Allah SWT, kita nak jelas. Sebab Islam itu jelas. Jelas. Liyuzhirahu ala dini kulli, kata Allah. Surah Al-Fat ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kulli. Nampak? Liyuzhirahu ala dini kulli. Agama ni jelas. Agama jelas. Dia tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia tak ada keraguan. Tiada keraguan. Sekiranya kita masih ragu dalam kehidupan, maka kita masih belum dapat lagi kebenaran. Kerana apa? Orang yang bertemu dengan kebenaran, dia akan dapat keyakinan. Ciri orang yang bertemu dengan kebenaran, hidupnya bertambah-tambah keyakinan. In tansurullah yansurukum wasabbit aqdamakum. Siapa tolong Allah, tolong agama Allah, Allah tolong dia. Dengan Allah menetapkan pendirian dia. Jelas tiada keraguan. Ya. Alhamdulillah, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, kalau kita perhati baik-baik hidup kita ni, bagaimana tahap kehidupan kita, sudahkah kita keluar daripada kemelut keraguan ataupun masih lagi dalam kekeliruan? Maka sekiranya kita masih lagi dalam kekeliruan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, maka sewajarnya kita untuk duduk bersama-sama untuk kaji kehidupan ini. Jangan katakan hidup ini kita serba tahu. Tanya tentang kehidupan. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita tidak tahu walaupun kita dah lama hidup. Setiap tahun, setiap bulan, setiap era itu berlainan bagi kita. Tidak ada perkara yang kita tahu sebenarnya. Sifat kita ini tidak tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang mengaku serba tahu, dialah yang paling tak tahu. Dan siapa yang mengaku diri dia tak tahu, dialah yang akan diberi tahu banyak perkara. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Itulah Allah rakamkan surah Al-Fat ayat 28. Wallazi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW liyuzhirahu ala dini kulli. Dan memperjelaskan, menyampaikan dinil haqq, agama kebenaran, benar, original. Tiada keraguan. Tiada lagi kekusutan. Tiada lagi kekeliruan. Hancurkan kebatilan. Itulah kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih lagi ragu dengan kasih sayang, kita belum jumpa dengan kebenaran. Kita masih ragu lagi dengan rezeki, kita masih belum jumpa kebenaran. Kita masih ragu lagi dengan jaminan masa depan,
Kita belum berjumpa dengan kebenaran. Kita masih keraguan demi keraguan. Kalau tidak dirawat keraguan itu, maka kita akan terjerumus dalam lembah sangkaan. Dan sangkaan ni kata Allah SWT surah Al-An'am ayat 116. Sekiranya kamu menuruti kebanyakan sangkaan manusia atas muka bumi ini, dia akan bawa jauh daripada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, kita kena perhatikan. Kita kena selami, kita kena hayati. Adakah hidup kita ini benar-benar mencapai tahap yang jelas? Kehidupan kita ini sudah berada dalam minaz zulumati ilan nur, sudah keluar daripada kegelapan, atau masih duduk dalam sudah masuk dalam cahaya yang terang, atau masih duduk dalam kegelapan. Yang ini kita kena pastikan sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Maka kita telah bahas panjang lebar tentang berada dalam kebenaran, dan kita menyambung kajian kita dalam bab amanah. Saya suka ulang, saya ulang dan ulang. Sebab ada sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang baru mengikuti pengajian ini supaya dapat tangkap apa yang kita bincangkan. Kita sedang mensyarahkan tentang kajian sebuah kehidupan. Ini adalah pentasnya. Ini pentas kajian. Masanya kita nak duduk, kita nak renung, kita nak hayati, kita nak tafsirkan kehidupan. Inilah masanya. Inilah kelasnya. Kita tak nak lagi hidup salah tanya. Kita tanya orang yang bukan ahlinya. Sedangkan kita kena tanya yang ahlinya. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kamu pada yang ahlinya ketika kamu tidak mengetahuinya. Bila kita nak tanya tentang kehidupan, kita kena tanya tentang kebenaran, bukan tanya pengalaman. Kita tidak boleh hanya sangkutkan pada pengalaman, sebab setiap orang tidak mengalami pengalaman yang sama. Kalau pengalaman senang, kalau semua orang ikut pengalaman yang sama, senang kita nak ikut. Nampak? Tetapi hidup ni bersandarkan kebenaran. Hidup ni bersandarkan kebenaran. Kita tak nak hidup pada sangkaan. Bukan pengalaman yang menentukan kejayaan seseorang, tapi itulah kebenaran yang membimbing dia untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Belajar daripada kebenaran. Belajar dengan kebenaran. Saya ulang lagi sekali. Belajar dengan kebenaran. Kebenaran itu dengan Allah. Wa qul haqqu min rabbikum. Kebenaran itu daripada Allah. Wa qul haqqu min rabbikum. Ingat, belajar dengan kebenaran. Saya ulang lagi sekali. Belajar dengan kebenaran. Bukan dengan pengalaman. Pengalaman yang tidak membawa pada kebenaran, tolong tinggalkan. Tolong tinggalkan. Sekali dengar tak faham, berkali-kali ulang baru faham. Begitulah nama Allah. Berapa kali ulang nama Allah? Berapa kali sebut nama Allah? Cuba sidang imam mata Allah SWT. Berapa kali sehari sebut nama Allah? Nampak? Ketika kita dah kerap kali sebut nama Allah, nampak? Berapa ramai yang faham tentang menghayati tentang Allah. Sebut nama Allah. Dari kecil sehinggalah sekarang, kita sebut nama Allah. Sebut nama Allah, adakah wajilat qulubuhum? Adakah kita sebut nama Allah itu dengan kesedaran? Atau kita sebut nama Allah main-main? Sekadar mainan. Allahu Akbar. Adakah kita sebut nama Allah itu sekadar mainan? Nampak? Bayangkan nama atau kalimah Allah, nama Allah tu, Ismullah, Bismillah tu, kita bukannya belajar hari ini. Kita sebut nama Allah tu berkali-kali, silap berjuta kali. Tapi kenapa tidak rasa, tidak dapat kegerunan? Gerun tu tak dapat. Sebab kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, bila kita berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pintu yang pertama yang kita akan masuk itu adalah pintu takut, khauf. Khauf. Sebut nama Allah, berapa banyak yang datang takut pada Allah. Allahu Akbar. Sehingga kan saya tulis satu kenyataan di wall Facebook saya pagi tadi. Hari-hari punya statement. Serius nak harta, tapi main-main bila nak pahala. Serius nak cantik rupa, tapi main-main nak cantik jiwa. Serius nak berubah untuk dunia, tapi main-main untuk berubah untuk agama. Tiba-tiba nak bahagia. Anda ingat bahagia ni main-main? Anda ingat dengan main-main boleh dapat bahagia?
Sebut nama Allah main-main. Sebut nama orang serius. Anda ingat dapat Allah dengan main-main? Tu ayat dia. Bagaimana kita hari ini betapa tidak seriusnya berubah dengan Allah. Kita sanggup berubah kerana suami. Kita sanggup berubah kerana isteri. Kita sanggup berubah kerana orang. Tapi kita tak sanggup berubah kerana Allah. Cuba renung balik. Saya tertarik tadi, ulang dan ulang dan ulang tadi. Kita ulang nama Allah berkali-kali. Berapa kali nama Allah tu, yang mana Allah adalah penaja rasmi hidup kita. Isteri kita pun tak boleh taja sebanyak itu. Mak ayah kita pun tak boleh taja kita sebanyak itu. Allah SWT memberikan hidup. Memberikan kehidupan. Nafas. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Tetapi berapa ramai bila sebut nama Allah serius. Main-main. Main-main. Bab agama, nama Allah main-main. Seakan-akan menganggap bahawa Allah ni tidak serius dengan kita. Hati saya bolak-balik, ustaz nak buat macam mana? Dia tidak serius bahawa Allah boleh ubah hati dia. Suruh tutup aurat, main-main. Ambil masa. Sungguh bersihkan hati, buang perangai yang kotor, main-main. Siapa yang banyak main dengan agama, dunia dia derita. Dunia dia akan derita. Siapa banyak main dengan dunia, agamanya bahagia. Agama dia akan membahagiakan dia. Sebab dunia untuk permainan. Kalaibun, Allah kata. Siapa letakkan dunia sebagai tempat untuk dia, sekadar mainan. Ad-dunya mata'un wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tapi hari ini dunia yang dia buat serius. Alasan banyak. Alasan banyak. Dalam bab harta kita kata nak pahala. Kita ustaz, harta ni boleh untuk pahala. Tetapi bila tang pahala, dia bagi alasan pula dia. Tang harta dia boleh kata untuk pahala. Tapi bila dapat harta, berkira-kira pula nak buat pahala. Bila tang harta dia kata untuk pahala, tiba-tiba masa untuk pahala, masih lagi dia ambil sambil lewa. Di mana kata untuk pahala tadi? Yang mana kata untuk Allah? Sebab itu tak ada main-main. Bab dunia kita akan main-main. Tidak heran dengan kesusahan dunia. Mainan. Tetapi kalau berbicara soal Allah, dia akan jadi serius. Serious talk. You nak atau tak nak, you take it or leave it. Bahasa Jawa kata. Either you take it or leave it. Sama ada you nak berubah atau tak nak. Allah tanya. Nabi kata, mafhum hadis, semua umatku akan masuk syurga. Yadkhulul jannah illa aba. Kecuali yang tak nak, yang tak serius. Main-main. Kita marah orang main-main kalau buat dunia. Kita sebagai bos, kita sebagai orang yang kritikal tentang dunia, kita marah kalau orang main-main. Kamu nak jadi apa nanti? Susah nanti kamu main-main. Nak kerja apa? Belajar main-main. Marah kita. Tapi kalau amalan main-main, kita tak marah. Isteri kita main-main. Kejap berubah, kejap tidak. Kejap jadi saka, kejap jadi bidadari syurga. Kejap jadi langsui di siang hari, kejap jadi bidadari yang indahnya di hati. Berubah, kejap dua alam. Kita buat tak kisah. Lah biasalah ustaz. Orang perempuan memang macam tu. Kena dengan saya, main-main. Tak serius. Dia bukan main-mainkan suami dia. Dia main-mainkan Allah SWT. Menangis-nangis doa nak berubah. Nanti dah lepas COVID nanti. Nak semangat ibadat. Macam tu juga. Rindu nak pergi masjid. Macam tu juga perangai. Berubah. Tak ada. Sebab apa? Main-main. Kena sikit-sikit ustaz. Kena sikit-sikit. Apa sikit-sikit? Mati bukan sikit-sikit. Mati anytime. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, kalau renungkan perkara ini, kita akan serius. Sebab tu serius ustaz. Ya, kita bicara soal serius. Soal pahala. Soal masa depan kita di akhirat sana. Soal syurga. Soal neraka. Soal yang mana kalau dah terlepas ke sana, kita dah tak ada no turning back. Tak ada dah. Kalau sekarang susah, boleh lagi cari jalan. Cari jalan. Kalau sekarang ni susah, boleh cari jalan lagi. Kalau di akhirat susah, tak boleh jalan dah.
Siapa nak tolong kita? Tak ada siapa. Kalau kat dunia mungkin. So di mana kesedaran kita sebut nama Allah? Main-main. Main-main sebenarnya mata Allah SWT. Sebab tu kita kena ulang nama Allah. Ulang nama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, nanti ingat arwah Ustaz Astri, Ustaz Ibrahim. Dia kalau lagu intro Pergi Tak Kembali tu, dia punya intro mula-mula dia macam tadilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dia masuk intro. Selamat tinggal pada semua, berpisah sudah segalanya, diiring doa dan air mata, yang pergi tak kembali lagi. Oh, tu lagu tu. Oh, jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tak serius dengan Allah. Tak serius dengan Allah. Siapa yang tak serius dengan Allah, maka dia tak serius dengan kehidupan dia. Orang yang serius dengan Allah, orang yang akan serius dalam hidup dia. Allahu Akbar. Saya nak buat satu analogi sebelum saya sambung tajuk kita malam ni. Analogi kita banyak malam ni, insya-Allah. Yang pertama, seorang lelaki. Seorang lelaki itu tidak dikatakan serius dengan kehidupannya selagi dia tidak serius dengan rumah Allah, dengan Allah. Seorang lelaki itu, suami ke, lelaki ke, dia tidak dikatakan serius dengan hidupnya selagi dia tidak serius dengan rumah Allah. Dia tidak katakan seorang yang rajin selagi mana dia tidak rajin untuk ke rumah Allah. Tidak dikira. Hubungan dia dengan rumah Allah, penentu dia siapa. Itu seorang lelaki. Bagi seorang isteri pula, sekiranya dia tidak serius dengan suaminya, maka dia tidak serius untuk semua perkara. Tidak heranlah kalau seorang wanita itu boleh mengurus empire, legasi, perniagaan berbilion dolar. Tetapi nak urus suaminya seorang saja, dia tidak serius. Siap sap-sap lagi kat orang. Pandai-pandai lah Ustaz. Suami saya. Allahu Akbar. Jadi senajan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita pengerti baik-baik. Tidak dikatakan dia ini seorang yang serius lagi mana dia tidak serius dengan Allah SWT. Kita tak boleh pegang kata orang yang tidak serius dengan Allah SWT. Kita tengok waktu solat dia. Kita tengok tentang hubungan dia dengan masjid bagaimana. Hubungan dengan waktu solat bagaimana. Kalau dengan waktu solat dia tidak serius, dengan rumah Allah dia tidak serius, maka orang ini orang yang tidak serius. Tapi Ustaz, ada orang dia pergi rumah Allah juga Ustaz. Tengok keadaan dia pergi rumah Allah tu macam mana. Adakah dia serius pergi rumah Allah atau dia pergi kerana sekadar nak pergi je? Sejauh mana hubungan dia dengan rumah Allah, sejauh mana hubungan dia dengan solat, itu penentu dia serius atau tidak. Dan seorang isteri sejauh mana dia jaga hubungan dengan suami dia baik-baik. Sama ada dia serius dengan suami dia, teliti, dia bukan serius dengan diri dia. Itu suami isteri berbeza. Maka dia akan menjadi seorang perempuan yang boleh dipercayai. Kalau dia ni tidak serius dengan suami dia, hubungan macam ni tidak boleh dipercayai. Jadi senajan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena hubungan kita dengan masjid macam mana? Serius dengan Allah SWT. Kita nak bahagia tapi main-main. Sebab itu dalam perbincangan hakikat kehidupan, kita tak akan mainkan perasaan. Kita tak akan menangkan perasaan. Kita tak akan menangkan. Kita tak akan ikutkan perasaan. Memandangkan kita dah ambil perjalanan PKP, perintah kawalan perasaan. Kita tidak akan menangkan perasaan. Kerana apa yang kita bincangkan, yang akan ditanya nanti bukan soal perasaan. Yang akan ditanya nanti adalah soal amalan kita, kebenaran kita. Walaupun perasaan kita dirundung dengan perkara-perkara yang menyakitkan, perasaan nafsu.
tetapi tidak akan dipedulikan tentang perasaan. Seorang isteri akan ditanya tentang amalannya dengan suaminya. Walaupun seorang isteri itu perasaannya dikeronyok-keronyok, perasaannya dipinggirkan. Tapi malaikat dia akan tanya, bagaimana perasaan kamu sepanjang kamu bersama dengan suamimu si Leman itu? Dia tak ada. Malaikat akan tanya, apakah amalan kamu sewaktu kamu menjadi isteri kepada si Leman itu? Habis. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Benar Tuan Abdul Wafi, beza manusia ni. Kita sambung ihsan dalam kehidupan dan kita nak sambung tentang wakil iblis atau wakil Allah. Bezanya dengan taat. Taat. Beza itu dengan bagaimana menundukkan hawa nafsunya. Allahumma salli ala Muhammad. Dua-dua kena serius. Suami kena serius dengan hubungan dengan Allah. Kalau suami serius dengan isteri, itu terbalik. Isteri kena serius dengan suami, suami kena serius dengan rumah Allah. Betulkan yang itu dulu. Kadang-kadang kita nak serius dengan berapa ramai. Sebenarnya, Tuan Saudari Golbin Salim. Suami sekarang semua serius dengan isteri. Siapa tak serius? Berhabis bergolok, bergadai untuk isteri. Habis semua labur sampai lebur suami itu. Serius nikah. Tapi sebab dia tidak serius dengan Allah. Suami ni tidak serius dengan Allah, dia tidak jadi pemimpin. Wa kullun mas'ulun, kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Suami ni tidak serius. Biasa suami mesti akan serius dengan isteri dia. Dia mesti serius, dia sanggup bergadai nyawa untuk isteri. Mana ada isteri je berfikir nanti nak bergadai nak godok ke dengan suami. Tidak. Isteri akan berfikir, suami tak, itu isteri dia. Cuma suami yang tak bertanggungjawab dia. Ceritanya suami yang tak bertanggungjawab ni berlaku apabila dia tidak bertanggungjawab dengan dirinya untuk didekatkan dengan Allah. Maka dia tidak akan bertanggungjawab dengan isteri dia. Suami yang serius dengan Allah, yang menjaga hubungan dengan Allah, mana mungkin dia akan tidak serius dengan isteri dia. Kata kuncinya adalah serius dulu dengan Allah. Bukan dengan isteri. Isteri ni datang dan pergi, bersilih ganti. Dia serius dengan seorang, tiba-tiba isteri pula tak serius dengan dia. Saya serius dengan awak, mah. Abang bagikan seluruh hidup abang untuk kamu, mah. Isteri kata, saya sibuk, bang. Tahu tak saya sibuk? Saya wanita yang diperlukan oleh negara, nusa dan bangsa. Abang kahwin seorang lagi. Amboi. Allah. Nah. Jadi suami sekarang ni mesti didekatkan dengan kepimpinan. Kepimpinan yang sebenar. Qawamun 'alan nisa, sebelum menjadi qawam 'alan nisa, dia kena qawam atas diri dia untuk membimbing diri dia jumpa Allah Ta'ala. Kalau seorang lelaki tidak mampu bawa diri untuk jumpa dengan Allah Ta'ala, bagaimana dia nak bawa isteri dan anak-anak dia jumpa dengan Allah SWT? Allahu Akbar. Nah, jadi sisi pula, betul Ustaz, suami saya yang tak pandai bimbing saya. Nah, ini suami isteri yang tidak bertanggungjawab. Isteri yang suka menyalahkan suami kerana tidak membimbing diri dia, itu isteri yang tidak bertanggungjawab. Kerana apa? Dia menyerahkan diri dia kepada semua perkara. Saya serahkan diri saya. Dah jahat nak macam mana? Ini isteri yang tidak serius. Walaupun nanti suami itu dah jadi baik, isteri begini tetap ditakut yang lama. Perhatilah. Kerana dia tidak serius untuk membawa dirinya kembali kepada Allah. Tak serius. Diharapkan. Suamilah. Semua dia tara kat suami. Nanti jawab soalan kubur, siapa jawab? Suami saya jawab. Oh, senanglah macam tu. Allahu Akbar. Apakah cara kita isteri mengajar dan membantu suami untuk serius? Isteri serius nak berubah jadi baik. Isterilah serius. Itu cara yang terbaik untuk mengajak suami serius. Kadang-kadang isteri pun tak serius. Sebab apa? Dia nak suami dia jadi baik. Maknanya kalau suami mana-mana isteri yang nak jadi baik, tetapi dia nak suami dia jadi baik, maka isteri itu tidak serius nak jadi baik. Dia nak suami baik saja, bukan dia nak dia jadi baik. Tapi kalau mana-mana isteri yang serius nak jadi baik, dia tidak hiraukan keadaan suami dia baik atau tidak, maka dia serius nak jadi baik,
bermaksud dia benar-benar nak jadi baik kerana Allah SWT. Bila dia ikhlas nak jadi baik kerana Allah SWT, sudah pasti Allah akan pairingkan pasangan yang baik. Sebenarnya, kalaupun tidak mendapat pasangan yang baik pun, is okay. Sebab dia baik-baik aja. Dia baik-baik aja. Suami kamu tu, kok mana pun isteri ni, dapat suami jahat macam mana pun, kalau dia baik, orang akan puji dia. Sabarnya kamu jemaah. Dapat suami macam tu je. Sabar kamu je. Sabar juga nama. Nampak? Dapat suami ni kata semua segala genetik Firaun ada kat suami ni. Buatlah jahat macam manalah suami ni kepada isteri. Orang ni tengok kan. Tahu apa isteri ni dapat title Allah jaga. Dekat dunia lagi Allah dah bagi title kepada seorang isteri ini. Apa dia? Sabar kamu mah. Sedangkan sabar itu memang syurga. Dunia lagi dah dapat. Sabar kamu ya mah. Kalau aku tidak lah. Kalau aku ceraikan je suami macam tu. Nampak? Nampak tidak? Kok mana-mana pun isteri dapat nama baik. Walaupun isteri tu tak baik. Dia buat kerah dia kan. Padahal suami dia tu dah jenuh ngajak dah. Dia sabar dengan perangai suami. Orang puji isteri. Bagus jemaah tu lah hai. Sabar betul dengan si Leman tu. Nampak? Nah, balik kepada seorang isteri, seorang suami pula. Ni, suami ni punya hebat. Subhanallah. Hebat ni. Memang orang kata dia, hebat. Tiba-tiba, si istrinya tidak sehebat suaminya. Katalah dengan aurat tidak terjaga, dengan pakaian huru-hara. Nanti orang kata dekat apa kat suami dia? Kesianlah kau Leman. Dapat isteri macam tu. Sabar. Sabar juga tapi lebih daripada kesian. Orang akan downgrade suami tu. Orang akan kata suami tak pandai didik. Punya tak pak? Sebab tu wahai lelaki, hati-hati. Jangan cemar dulikan kedudukan sebagai suami. Jangan cemar duli. Kok mana pun, orang akan downgrade suami. Jangan main-main. Kalau sekiranya isteri itu baik, isteri juga dapat nama juga. Kalau isteri itu tidak baik, suami dapat nama. Kamu ni, baik nama pergi bajet ulang-alik. Isteri kamu tahu apa dia buat? Kamu tahu tak dia buat grup Bawang Rangers? Kamu tahu tak dia persatuan kepada Bawang Rangers Malaysia? Kamu tahu tak bini kamu tu macam mana? Allah, tepuk dahi. Ni, suami ni, pumpang. Allah, minta jauh. Itu nama fitnah. Sebab tu perempuan fitnah bagi lelaki. Nabi kata dah. Sebab itulah ada hikmahnya perempuan ni dikurung. Sebab bimbang fitnah bagi lelaki. Lelaki ni beria-ria jaga amalan ni. Tiba-tiba si isteri tak jaga amalan. Mulut tak jaga, aurat huru-hara, cakap sedap rasa, mengikut suka. Orang akan kata suami tak pandai didik. Confirmnya orang kata suami tak pandai didik. Walaupun suami tu mendidik sampai keluar anak tekak masuk balik. Allahu Akbar. Nampak? Jadi hati-hati. Sebab tu nak bagi tahu, nak bagi tahunya kesan dia apabila kalau sekiranya isteri itu tidak serius dengan Allah atau suami itu tidak serius dengan Allah, dia akan ada kepincangan dalam kehidupan dia. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Bila ibunya serius tegas kepada anak, bagaimana? Baguslah. Memang pendidikan itu dari seorang ibu atau ayahnya. Dia kronologinya Puan Ainul Il-Amani, dia daripada suami serius dengan isteri, isteri didik isteri akan serius dengan anak. Bukannya isteri ni dia serius dengan suami, dia didik suami dia dan didik anak-anak. Dia suami didik isteri didik anak-anak. Tu kronologi dia macam tu. Nah, dan dasar-dasar pendidikan itu daripada suaminya, bukan isterinya.
Sebab tu suami ni tanggungjawab dia berat sebenarnya. Suami tanggungjawab dia berat, tetapi Allah tidak memberatkan, Allah tidak membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab apa? Sebab hidup dengan Allah. Bila kata hidup dengan Allah, mari kita lihat. Mari kita masuk perbincangan. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, bila kata hidup dengan Allah, maka inilah kita nak masukkan pada perbincangan. Zaman sekarang khutbah jemaah ada di FB, orang dengar tak? Tak ada masalah khutbah siapa-siapa boleh dengar. Tak ada masalah, boleh. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bagaimana kita nak lihat, nak kaitkan supaya hidup kita ini, ya Allah Ustaz, beratnya tanggungjawab. Baik. Bila kata berat tanggungjawab, jangan tanggung seorang-seorang. Sebab itu kita ini bersifat kana dha'ifa, lemah. Sebab itulah tauhid, tasawuf itu teras kepada pembangunan kehidupan. Bila kita dah nampak tanggungjawab dan tugas kita banyak, besar, maka sebenarnya mata Allah SWT, isteri dah serius dah dengan anak-anak, suami pula ikut kehendak anak-anak. Sekarang ni mana suami lah tak serius dengan isteri. Sekarang ni suami lah tidak serius dengan isteri pula. Suami ikut kehendak anak-anak. Ini jenis isteri dominan ni. Kalau isteri yang dominan dalam rumah tangga, suami tidak akan jadi orang yang membuat keputusan yang dominan. Biasanya isteri dia punya ideologi mesti selari dengan suami. Kalau macam ni nampak tak selari. Mesti ada something wrong somewhere. Suami tidak menjalankan peranan untuk memberikan kefahaman yang benar kepada isteri dan anak-anak. Maknanya isteri buat kerja seorang-seorang tu. Malah isteri mungkin dia overshadow, dia nampak bapak kamu tak boleh pakai. Tak apalah, biar aku yang mendidik. Nampak? Dia ada rasa diri dia, rasa keakuan. Maka bila ada keakuan duduk dalam rumah tangga, maka akan berlaku konflik ni. Isteri cakap lain, suami cakap lain. Suami cakap lain, isteri cakap lain. Lain-lain. Anak giling kepala ni, masa satu aku nak ikut ni. Ni suami cakap A, isteri cakap B. Isteri cakap B, suami cakap A. Suami isteri bertekak. Gumbang, anak jadi penonton. Tengok dia, bapak mak aku. Hati-hati. Makna kesepakatan antara suami isteri itu tidak terbina. Bila tidak terbina, itulah. Order tak sampai lah ke bawah. Presiden and then diberi timbalan presiden, deputi presiden tidak selari. Nampak? Sebab itu, sebelum buat arahan, bincang. Jangan override dulu. Supaya kita nak jaga apa-apa letakkan abah kamu. Nanti jangan kita buat satu order, tiba-tiba suami bagi arahan lain, nanti anak-anak confused, kita pun jadi tak tentu arah. Sebab itu kena ada sepakat dulu. Ayah kata okey, mama kata tak okey. Jadi mama ikutlah ayah untuk sinkronaskan balik. Ayah pula setengah tu ikut mama kamu lah katanya. Sudah. Dan biasanya bila presiden buat keputusan, dia akan override semua sepatutnya. Kalau mama kata okey, sekali ayah kata tak okey, sekali revise semua balik. Lepas tu mulalah isteri tarik muka. Saya tak bagi, abang pula yang bagi. Abang ni kan, mula. Nampak? Dia benda ni melibatkan dalaman sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Dia melibatkan dalaman. Nak menyatukan hati suami isteri, keluarga, kehidupan ni bukan dengan kita punya akal. Jangan duduk letak kat akal. Bila duduk dekat akal, percaya atau tidak, dia akan letak nafsu kat depan. Ingat, nafsu, akal, jiwa. Kita dah belajar kan sebelum ni. Sekarang ni, sebenarnya mata Allah SWT, suami isteri main tarik tali. Suami isteri main tarik tali, jenuh lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada main tarik tali, jenuh. Ingat suka nikah ke main tarik tali? Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik, sekarang ni, kita kena letakkan balik. Kalau ikut suami semua okey, macam mana Ustaz? Kena bincanglah kenapa semua okey bang. Kalau ikut suami semua okey, kena bincang bang. Kenapa semua okey bang? Bincang. Sekarang ni, Mrs. Presiden, Mrs. Deputy Presiden, ini sebagai penasihat 20%,
Bukan penggubal undang-undang. Isteri adalah Mrs. penasihat 20%. Dia kena jumpa suami dengan hati yang rendah. Rendah hati. Yang tak ada nak mengatakan dalam hati, abang tak pandai didik. Tak boleh cakap gitu. Melihat suami dengan jangan pandang downgrade. Dia tetap suami. Ini paling bahaya ni. Kadang-kadang kita ni, Allahu Akbar, seorang anak lelaki diuji dengan mak dia. Anak lelaki dia akan pandang mak dia tak tahu apa. Hati-hati. Sedangkan itu wali Allah. Seorang isteri diuji dengan suami dia macam tak tahu apa-apa. Memang Allah uji macam tu. Para awliya itu pakaiannya memang kita tidak sedar bahawa dia ini orang yang hebat. Kalau suami itu hebat, turun dengan baju kebesaran dia, tangan berapi, cakap dengan berkarismatik. Suami, isteri mana pun sujud kat kaki. Ini pandang suami atas bawah ni. Ya benar laki aku ni dah. Ya benar laki aku ni. Pertama, isteri, sebab tu kita belajar melihat dengan kebenaran. Tengok ni, antak budallah ka'annaka tarahu. Beribadatlah seperti mana kita melihat Allah. Sekarang bila kata melihat Allah, bila tengok pada suami, sekarang ni kita dah belajar. Jiwa, akal dan nafsu. Nafsu ditundukkan. Nafsu tolak belakang. Jiwa letak depan. Jiwa kena besar. Wa nafsi wa masawaha. Jiwa dah sempurna. Tengok suami dengan tanggungjawab, dengan title yang datang pada Allah. Maka bila tengok suami dengan kebesaran Allah, kita tidak akan downgrade suami. Walaupun suami itu datang dari keluarga yang apa-apa. Allah nak uji sebenarnya bagi seorang isteri. Sesiapa isterinya adalah hatinya memandang rendah dengan suaminya, hilang amalan dia. Hati-hati. Dia sebab apa hilang amalan? Kesombongan. Hati-hati. Kesombongan tu, hati-hati. Begitu juga dengan seorang anak. Apabila dia melihat dirinya lebih hebat daripada mak ayah dia, habis. Hapus amalan dia. Habis semua. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, bila kata suami okey, seorang isteri, Mrs. Presiden, Mrs. pada Presiden, apa panggil? Apa nama gelaran dia? Lady Boss, bukan Lady Boss, apa nama? Lupa lah. Datang pada suami dengan hati yang lapang, tanya, bang, saya nak tanya pendapat abang. Kenapa abang bagi semua okey ni? Ni okey, tu okey, ni okey. Apa rasional bang? Abang boleh ajar saya. Mungkin saya tak faham. Nah, ini abang ni kan, belum apa-apa lihat abang ni kan, semua nak bagi anak okey. Abang bertahu, saya yang melahirkan. Dengan abang pun sama. Oh, dia sama naik dengan anak dia. Habislah. Habislah. Macam serba tahu isteri tu. Saya boleh baca insting abang tu. Abang jangan main-main. Saya sixth sense saya kuat. Allah, orang perempuan sixth sense kuat. Inilah kalau terikat dengan kebendaan. Bila terikat dengan kebendaan, semua perkara dia nak jadi ke depan. Hati-hati. Jangan downgrade, jangan downgrade. Tanya dengan hati yang lapang, jiwa yang luas. Tengok kebesaran Allah, tanya. First lady, ya Puan Nur Lela, ya first lady. Oh, kalau ada 2 isteri, second lady ya. Kalau ada 3 isteri, third lady. Nah, kalau 4, fourth lady. Itulah ya Puan Julena, ayat biasa. Abang apa tahu? Allah. Isteri sebagai penasihat Puan Antara, bukan punasihat. Tak pandang rendah, nampak suami lebih pada kebendaan pada tanya. Kalau tak pandang rendah, saya nak bagi tahu, ada setengah tu pandang rendah. Kalau tak pandang rendah, bagus. Maka nasihatlah suami elok-elok. Abang, kebendaan ini satu perkara yang melalaikan bang. Kalau abang nak bagi anak-anak kebendaan, dengan saya pun dapat kebendaan. Ke isteri pun sama dapat kebendaan juga. Biasa suami-suami yang dengan anak-anak dia okey kebendaan, isteri mak dia pun 2 kali 5 juga. Suami-suami ni, sebab kebendaan bagi mak-mak lain pula. Kan, perhiasan, bunga-bunga, periuk belanga, baju itu, baju ini, perhiasan rumah. Yang itu tak marah pula. Tak anak-anak kita marah. Kita marah bang. Bang, anak-anak tu bang melalaikan. Tak tu mak anak tu tak lalaikan.
Dia kadang-kadang dia reflect. Biasanya kalau suami yang biasa dengan anak-anak lebih kebendaan, dengan isteri pun sama naik 2 kali 5. Suami akan jenis tak menghalang, jenis yang awak nak apa ambil lah. Tapi sebab isteri ni dah Astaghfirullahalazim. Isteri dah mula sedar kan. Astaghfirullahalazim. Tak apalah bang, benda-benda ni Allah, tak apalah bang, saya tak nak lah. Ada ayah cool dengan anak-anak. Iya, ayah cool dengan anak-anak, dengan mak pun sama. Jenis yang tak reti menghalang, tak reti nak halang. Nak pula duit isteri, lagi tak boleh nak halang. Itu sebenarnya. Dia jenis suami-suami ni, kalau dia dengan anak-anak dia straight, dengan suami, dengan isteri pun akan straight. Bang, nak beli benda ni boleh tak bang? Bang, kasut boleh. Kasut semalam dah kamu pakai, bulan lepas elok lagi. Dah kamu ni nak buat kedai kasut apa kat rumah? Bang, periuk ni bang, isteri tu dia kena bagi satu evidence tau kau nak beli. Sebab tu kan rasa dengan isteri, dia tak suka minta kat suami, dia ada duit sendiri, dia beli je. Suami yang baik tu, ya Tuan Haji, iyalah, alhamdulillah, baik sangat. Okey. Tak apalah kalau suami pinjam duit isteri tapi tak nak bayar balik, tuntutlah, tak ada masalah. Isteri-isteri tuntut, jangan tak tuntut. Kalau itu pun nak berkira dengan suami tak nak bayar balik, nanti isteri. Tapi biasanya suami dia dapat isteri yang macam tu sebab suami pun berkira juga. Biasa kalau suami yang macam ni, saya akan cakap, tuntut balik. Sekarang ni, saya nak bagi tahu wahai isteri. Ketika suamimu pakai duit isterimu, seorang suami pakai duit isteri, katalah isteri ni bagi pinjam dan hutang. Dan si suami ni ingat hutang sebagai hutang, lalu dia bekerja dan Allah bagi rezeki. Dan dia bayar semua hutang. Dia bayar semua hutang balik yang dipakai. Saya nak bagi tahu. Di saat suami boleh bayar hutang duit seorang isteri, bagaimana seorang isteri nak bayar hutang taat dengan suami? Anda yakin anda taat? Wahai isteri, anda yakin anda gunakan masa 100% untuk suami? Ataupun masa tu di-divide banyak perkara? Macam kita bekerja lah. Bila kita bekerja masuk office, 8 jam kita janji. Ni sambil tu saya bagi syarahan. Bagaimana saya nak kaitkan dengan muka surat 109 ni, takwa. Saya nak kaitkan bagaimana hidup ni ingat Allah dan nampak Allah. Itu apabila dalam hati setiap orang itu merasakan bahawa keberadaan dirinya itu adalah dengan Allah. Contoh, saya cerita buat suami dulu, buat isteri dulu. Adakah seorang isteri begitu yakin yang dia telah berikan ketaatannya sepenuhnya? Dari sudut masa. Taat bagi seorang isteri itu masa. Kalau suami ni kata, awak duduk rumah, saya nak awak ada dengan saya. Sekali isteri guna masa untuk benda lain. Nak bayar macam mana? Nak bayar macam mana kalau suami minta balik? Sebab itu kena berlebih kurang dalam rumah tangga. Kalau setakat duit boleh bayar. Hutang duit boleh bayar. Tapi hutang taat nak bayar macam mana? Suami ada 2 watak, hanya dominan dengan isteri, kemudian dengan isteri awal tidak. Ini maknanya suami yang tak ada watak, bukan 2 watak. Suami yang tidak ada watak. Suami yang keliru. Dia kekeliruan, dia duduk dalam kekeliruan. Dengan ini lain, maka dia bukan ada 2 watak, dia tiada watak. Bila dia tak ada watak, dia tak tahu nak jadi apa, dia jadi lalang lah. Dia ikutlah, dia jadi macam sesumpah lah. Nak jadi biru ke merah ke, ikut keadaan katanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, macam mana isteri nak bayar? Macam contoh kita bekerja, 8 jam, masa yang ada kita guna untuk benda lain. Nak bayar macam mana? Cuba bagi tahu wahai isteri. Jangan. Sebab tu suami-suami kadang-kadang, dia tak ada ilmu benda ni. Dia anggap dia, suami yang kena banyak mengalah dengan isteri kadang-kadang. Bila isteri klaim, macam-macam dia klaim. Nafkah itu, makan, minum, tempat tinggal bang, abang tak didik saya, semua benda dia klaim kat suami. Tiba-tiba suami tengah nganga-nganga. Nganga-nganga nak bayar. Ya, abang salah.
Sepatutnya kita klaim minta. Abang nak hutang taat kamu. Kamu ni belum taat sepenuhnya. Sibuk kadang masa dengan anak-anak, masa dengan kawan-kawan, masa dengan JKK, masa dengan mesyuarat tingkap, masa dengan Shopee, masa dengan Lazada, masa dengan buat itu, buat ni, buat donat. Lepas tu isteri bercakap, untuk abang juga. Kalau untuk abang, duit marilah. Kamu kerja, duit mari semua 100% untuk abang. Tak pula. Sekarang ni mana? Allah cara dia. Jadi bila tak terbayar, berlebih kurang lah. Isteri-isteri. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Tak pernah terfikir waktu Ustaz? Ya. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat, itulah namanya takwa. Itulah namanya takwa. Apabila kita berbincangkan tentang ihsan, yang bagaimana kita syarahkan bagaimana yang dikatakan tentang merasakan bahawa kita beribadat melihat Allah. Kita nak beribadat melihat Allah. Menaikkan nak minta upah. Kalau isteri yang jenis minta upah ni, walaupun dalam fiqah ada, menyusukan anak ada upah, semua perkara ada upah. Kalau semua perkara nak upah, maka isteri tu orang upahan saja ataupun orang gaji lah. Kalau isteri-isteri, adakah nilai seorang isteri itu dengan gaji? Kenapa seorang suami tak terbayar isteri tu? Tak tahu nak bayar macam mana? Ni jawapan bagi seorang suami. Ni, dengar baik-baik. Cakap kat isteri. Kerana dirimu, tiada harga yang boleh letakkan dengan nilai dunia. Tu dia. Cakap kat isteri, abang tak terbayar kamu. Tak tahu abang nak bayar berapa. Jadi abang tak payah bayar lah. Kalau tak payah bayar tu ambil kesempatan kan. Kesempatan tanggung lah dengan Allah pula. Kamu ni kalau nak dikira, takkanlah abang nak bayar satu-satu. Masak bang, catering. Kalau masak tu macam catering tau bang. Kalau basuh baju tu laundry service. Kalau bilik perhotelan, hospitality. Nursery lagi, nursery sebagai PA administration, GM lagi, general manager. Banyak pangkat isteri tu. Nak dibayar berapa? Kalau semua nak digaji, orang gajilah. Nampak? Tak terfikir nak minta upah, memang tak terbayar. Itulah nama puan Yati. Kerana dirimu begitu berharga. Dirimu tidak boleh dihargakan dengan nilai dunia. Itu baru betul. Kerana dirimu begitu bernilai. Hanya yang mampu diberikan, dibayar untuk kamu adalah syurga. Syurga untuk kamu mah. Katanya. Baru betul. Ini isteri pula, syurga tak syurga. Sekarang ni saya menderita. Syurga cerita lain katanya. Allah, ni payahlah kalau isteri yang tak ada agama. Harga dia buatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau suami merajuk, suami pujuk dengan bagi duit boleh ke Ustaz? Tapi isteri tak minta pun. Kalau misal kata isteri tak minta, suami pujuk dengan duit, lalu si isteri termakan dengan pujukan duit, maka itulah harga bagi seorang isteri. Hanya baik dengan duit. Jangan hilangkan harga bagi seorang isteri yang harganya tiada satu pun harganya boleh dibayar dengan duit sepatutnya. Nilai bagi seorang isteri itu adalah pada ketaatan, pada kesabaran, pada khidmat yang tiada berbelah bagi, tiada penghujungnya. Inilah seorang suami kena belajar untuk iktiraf seorang isteri dengan pengiktirafan yang sebenar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kalau kita lihat dalam kita diuji mudah untuk sabar, tapi bagaimana Ustaz dalam solat begitu suka untuk khusyuk? Apakah maksud kita tidak sir dengan Allah? Dalam diuji mudah untuk sabar, tapi dalam solat kita tidak khusyuk. Maknanya tidak sabarlah dalam ujian. Orang yang sabar dalam ujian, Allah akan anugerahkan kekhusyukan dalam solat. Jadi maknanya bukan sabar tu, dia menahan, mendam dia. Sebab khusyuk ni hauna, hati, khusyuk kerja hati. Khusyuk ni, anda ingat khusyuk ni dengan hilangkan fikiran ke? Kalau khusyuk dengan hilangkan fikiran, maknanya hilang akal. Khusyuk ni adalah dengan merasa khasyi'ah, yang ditakutkan Allah, khasyi'ah. Alladzina yazunnuna
yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Baqarah ayat 46. Surah Baqarah 45 Allah kata wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Sesungguhnya ianya sangat berat bagi orang yang khashi'in. Orang yang khusyuk. Apakah ciri orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin berjumpa dengan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan yakin kembali kepada Allah. Ini ketakutan yang satu masa dia akan berjumpa dengan Allah. Itulah khusyuk. Khusyuk yang membawa kepada kesedaran, keinsafan. Maka sudah pasti ketika datang ujian dia akan sedar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Right? Ustaz, isteri tak minat bekerja dan tapi suami suruh kerja hingga pencen. Maka ini isteri tak wajib taat atas perkara itu. Sebab kerja ada dalam hukum. Kerja ni hukumnya adalah tugasnya adalah seorang suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka atasnya jelas ada hukum dalam agama yang mana tidak ada tanggungjawab pada seorang isteri. Agama dah jelas dah. Maka kalau isteri tidak buat, itu tidak bersalahan. Silap-silap jatuh kezaliman nanti. Sebab apa? Salah meletakkan hukum pada tempatnya. Yakni menyuruh isteri buat benda yang boleh membebankan isteri. Beban tu. Walaupun dia nak tolong biar benda yang tidak menyebabkan dia ini keluar daripada hukum. Hukum ni, maknanya ada tak hukum yang mengatakan isteri keluar bekerja? Tak ada kan? Tak ada. Tetapi kalau sekiranya perkara itu memerlukan kepada khidmat-khidmat pada negara, benda-benda yang seperti nurse, benda-benda yang tiada, orang perempuan je kena buat, itu haruslah. Tapi kalau disuruh oleh suami sebab nak suruh cari duit, ini bertentangan dengan agama. Bila bertentangan dengan agama, dia boleh tidak taat. Dia tidak taat lah. Tapi jangan bergaduh, cakap baik-baik. Baik. Bila dia bekerja, suami ni memang pendapat ni, dia bukan pendapat lagi dah. Ulama syarahkan bahawa yang mana duit isteri tu memang isteri. Tapi kenapa? Apa maksud duit isteri tu isteri? Nak bagi tahu sebenarnya asal usul duit isteri ni adalah daripada mas kahwin sebenarnya. Caranya. Bila mas kahwin, seorang suami bagi mas kahwin kepada isteri, maka isteri, duit itu dah jadi milik isteri. Untuk tidak berlaku zalim ketika dah diberi, maka duit isteri, maka suami tidak boleh ambil balik setelah benda itu diberi. Kenapa? Itu kezaliman. Dan juga yang mana harta dapat daripada turun-temurun, harta waris ke, pusaka ke. Nampak? Yang kalau kerja ni, sebenarnya dia masih boleh dikhilafkan sebab dengan izin. Kalau suami tidak benarkan isteri keluar bekerja, maka dia keluar itu adalah haram bagi seorang isteri. Nak cakap apa? Jadi pendapatan dia pendapatan yang haram. Pendapatan yang haram itu menyebabkan tidak halal digunakan, tidak berkat. Tidak halal maknanya tidak mendatangkan keberkatan. Kerana suami tidak benarkan dia keluar rumah. Abang tak benarkan awak keluar rumah. Dia keluar juga. Maka itu satu laknat. La'anallah. Allah laknat. Malaikat laknat. Selagi si isteri tu tak balik, laknat. Kalau dapat hasil daripada benda yang laknat, dikira apa? Kalau nafkah, mas kahwin, dengan harta waris pusaka, ya. Tapi kalau datang keluar dengan izin, maka isteri kena bertolak ansur lah. Isteri kena bertolak ansur lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kadang suami seorang tak hargai isteri. Sebab tu jangan buat benda yang tak sepatutnya buat, Puan Zurina. Memang kalau minta dihargai dengan dunia, dunia memang tidak boleh dihargai. Okey? Baik. Benar, kena betulkan balik. Tak boleh berharap dengan isteri, bukan. Bagaimana pula sekiranya lelaki yang tidak bekerja jaga anak tapi isteri yang bekerja menolong?
Saya bagaimana? Nah, perkara ini macam saya bincangkan tadi, perletakan tugas itu kena tepat dan jelas. Sekiranya apa alasan, apa keadaan yang menyebabkan jadi begitu, kena minta Allah Ta'ala bantu, sebab ini berlaku kepincangan ni tuan akrab. Kalau sekiranya suami tidak dominan dalam bab ini, dia akan berlaku kepincangan. Fitnah senang masuk, hati-hati. Hati-hati. Perkara ini tidak boleh dibiarkan dan menjadi kebiasaan. Tak apa, suami isteri bekerja, saya jaga anak. Ini bukan kebiasaan. Ini adalah satu perkara yang akan mendatangkan kemudaratan di hari yang akan datang. Jadi kena minta petunjuk Allah, minta bantuan Allah. Tidak boleh biarkan benda ini berlarutan. Jangan anggap dia satu kebiasaan. Puan Salimah, ada yang kata memasak, mengurus rumah tangga bukan tugas isteri. Tugas itu adalah tanggungjawab suami. Ia hanya adat. Adat. Sekarang ni, melayan suami itu adalah kewajipan. Ketika mengurus rumah tangga itu adalah sebahagian pada melayan suami. Ketika suami suruh isteri mengurus rumah tangga, wajib diurus rumah tangga. Habis cerita. Tak payah nak punah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT, ketaatan kesebahan perlu ada pada isteri. Ialah, nak bahagia bukan main-main. Puan Zarina, ingat, bahagia ni main-main. Kalau main-main, senanglah. Semua orang boleh dapat. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik, maka dilihat. Kita sambung sikit. Ya, untuk makluman sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan semua, insya-Allah pada malam esok kemungkinan kita tiada kuliah. Take note. Pada malam esok kemungkinan kita tiada kuliah dan mungkin kita bersiaran dengan kuliah maghrib saja sebab saya ada kuliah maghrib di Putrajaya, takut tak sempat sampai ke sini untuk live. Insya-Allah malam esok tak ada, dan untuk makluman awal mungkin besok saya akan adakan kuliah duha mungkin insya-Allah pada pukul 10 pagi. Insya-Allah ya. Standby je lah. Kalau tiba keluar notification on, maka adalah tu saya bersiaran besok pagi pukul 10. Kita buat live santai. Live santai besok. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Isteri tak kisah sikap suami, fokus hanya untuk bagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, esok malam tak ada. Esok malam tak ada kuliah sebab saya ada kuliah di Putrajaya, takut tak sempat. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi kalau kita lihat tadi bagaimana kaedahnya dalam konteks bagaimana Allah melihat kita. Beribadahlah, hiduplah seperti melihat Allah. Ini rentetan daripada sifat mahmudah dan mazmumah. Rentetannya adalah kita akan melihat kehidupan yang hanya dengan Allah, bukan selain Allah. Hanya dengan Allah, bukan selain Allah. InsyaAllah. Baik, caranya adalah kita buat satu analogi, tamsilan. Sebelum kita akhirkan kuliah kita pada malamnya penuh barakah, insyaAllah. Baik. Sebab kita sambung esok pagi. Esok pagi ada. Dan besok pagi kuliah santai kita, insyaAllah. Besok kuliah santai. Kita ada kuliah bual bicara. Saya nak fokus pada penjawab soalan. Macam malam ni dah jadi jawab soalan malam ni. Kan? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba kita lihat. Baik. Bila kata bermula dengan jiwa, kita nak kaitkan dengan kehidupan yang bersandarkan keimanan, kehidupan yang melihat kebesaran Allah, itu kita namakan mata basirah. Cuba tengok. Ainul basirah. Lalu ainul basirah ini akan terzahirnya dipanggil taqwa, yakni menjaga. Wiqayatan. Apa maksud taqwa? Berhati-hati dalam tindakan. Baik. Apabila kita meletakkan ihsan, maksud ihsan ini adalah yang mana beribadatlah kamu seperti melihat Allah. Apa makna melihat Allah? Yakni kita faham akan kewujudan Allah, melihat kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Melalui ciptaan-ciptaannya. Maka dengan itu bila kita melihat kebesaran Allah, kita tahu bahawa adanya alam ini menyatakan adanya Allah. Bukan alam bersifat ada. Ada itu sifat Allah. Maka bila kita sedar ada ini sifat Allah, kita boleh lihat sebenarnya kekuasaan Allah. Tetapi ada setengah itu tidak mampu melihat. Bila tak mampu melihat, yakinlah Allah melihat kamu. Makanya kehidupan ini tidak sunyi daripada penglihatan Allah SWT. Maknanya pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 22 hingga 24. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim
Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wan syahada huwar rahmanur rahim. Allah tu mengetahui yang tersembunyi dan nyata semua. Nah, semua nyata. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka dengan itu kita melihat kebesaran Allah atau Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemuskilan boleh besok pagi insya-Allah Puan Rahayu, besok insya-Allah kita akan buat kuliah duha santai pukul 10, noted pukul 10 besok insya-Allah. Pukul 10 besok insya-Allah saya bagi ruang lah untuk kita buat sesi, kita buat ulang kaji balik syarahan-syarahan kita, kehidupan kita insya-Allah. Baik. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, maka kalau begitu apabila kita melihat kebesaran Allah SWT itu, maka datanglah ikut jalan masing-masing. Kalau isteri kata ikut jalan masing-masing, itulah nanti hidupnya akan terasing. Maka isteri yang begitu, dia tidak mahu tunduk dan patuh pada arahan yang mana Allah suruh taat kepada suami. Maka begitu bimbang-bimbang isteri akan menanggung kesakitan nanti. Kalau jalan masing-masing, dia tak ada Islam masing-masing sebenarnya. Sama ada nak ikut jalan Allah, Tariq Nubuwah atau ikut jalan iblis. Dia tidak ada Islam masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala baik. Jadi kalau kita lihat kaedahnya, saya buat kesimpulan dari sini. Bagaimana yang ditarifkan sebagai ihsan dalam kehidupan ni, yakni menjaga, berhati-hati. Allah tengok. Kita bahas tentang Allah tengok. Mungkin kita dalam pengajaran hakikat kehidupan kita melihat kebesaran Allah SWT. Tapi katalah buku belum ada. Mana-mana yang saya tak reply, saya diam tu, mana buku belum ada. Saya biarkan dulu tu, tak reply tu maknanya buku tak ada lagi, saya tengah tunggu yang final edition. Jadi ada mesti saya reply balik. Ada tu, ramai yang inbox saya tak reply pun. Tunggu. Ada nanti saya reply. Buat masa ni tak ada lagi buku. Saya tengah nak publishkan yang final terus. Saya tunggu pihak publisher dulu. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT, maka di sini Allah tengok. Jadi takrif ataupun tamsilannya adalah begini. Bayangkan, cuba kita bayangkan, kat sini saya tulis apa kat dalam kitab ni, cuba tengok. Cuba bayangkan diri, dalam setiap bilik rumah kita, seluruh ruang dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV. Dan kita diberitahu bahawa Yang di-Pertuan Agong sedang memerhatikan setiap gerak-geri kita dengan tujuan untuk memilih pewaris tahta. Sudah pasti sepanjang berada di rumah, setiap gerak-geri kita dan juga segala percakapan kita akan dijaga dengan baik. Betul tidak? Bayangkan dekat rumah ada CCTV. Kat rumah kita ada CCTV. Dan Yang di-Pertuan Agong tengok. Bila kata Yang di-Pertuan Agong tengok, untuk apa tengok? Nak bagi waris tahta. Nak buat audition. Nak tengok siapa yang terbaik untuk mewariskan harta beta katanya. Ataupun tahta beta. Agak-agak apa jadi kita dalam rumah tu. Kalau dalam rumah tu oleh demikian, dapat kita fahami, hasil gabungan iman takwa ni akan membentuk ihsan ni, dia akan membentuk perkara yang baik. Maka kita akan duduk dekat rumah tu begitu baik. Sebab diperhatikan oleh Allah. Itu dia. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata perhati ni, bila Allah tengok, takkan kita nak buat main-main? Macam itulah. Sebab tu jangan main-main. Ketika kita menyatakan bahawa Allah melihat, sudah pasti kita akan menjaga segala perbuatan kita. Itu sepatutnya. Tapi kita tak tahu bagaimana nak merasakan Allah melihat. Maka di situlah berlakunya kepincangan dalam kehidupan kita. Sebab kerana tidak merasakan Allah melihatlah, kita mampu melakukan apa saja. Cuba kalau kita letakkan dalam hidup kita ni kefahaman seperti ihsan ini, insya-Allah amanlah dunia ni sebenarnya. Tapi kerana tak merasakan kewujudan Allah Ta'ala itu secara dekat dengan kita, walaupun dah diberitahu berkali-kali. Sebagai contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Kemana pun kamu pergi, surah Al-Hadid, kan? Surah Al-Hadid ayat 4. Kemana pun kamu pergi, maka di situlah Allah ada bersama-sama kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi benda ni, perkara ni, ia melibatkan keimanan, ketakwaan, keyakinan, kesedaran yang mendalam dalam hati ni. Yang ini kita nak bina ni istilahnya mata Allah SWT. Wa imma, sekiranya kefahaman ni meresap masuk dalam diri kita, kita setengah susah, kita tidak akan rasa terbiar kesusahan bersorang-sorangan. Tak ada istilah saya seorang diri, Ustaz. Tak ada. Tak ada istilah seorang diri. Mesti ada dengan Allah. Bila dengan Allah ni, Allahu Akbar. Everything is easy. Like ABC katanya. Tu dia. Susah tidak akan keseorangan. Sebab Allah tengok kita tengah susah. Mana mungkin bila Allah tengok kita tengah susah, Allah biarkan kita dengan kesusahan kita. Itu maksudnya, melainkan kita sendiri yang tak nampak, tak faham Allah ada, tak merasakan sebenar-benar kewujudan Allah. Akhirnya kita buat sambil lewa. Kita tak nak harapkan Allah. Kita biarkan segala suruhan yang Allah minta. Kita buat ya tak ya, endah tidak endah je. Maka jangan marahlah kalau pertolongan tu tak sampai. Jadi insya-Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita berhenti dulu setakat ni. Kita berhenti dekat muka surat 110. Kita berhenti dekat muka surat 110. InsyaAllah besok kita ada sesi bual bicara. Kita besok sesi bual bicara insyaAllah. Besok sesi bual bicara. Kita buat ulang kaji besok ya. Dan insyaAllah sidang imam mata Allah SWT kepada yang mengikuti pengajian hakikat kehidupan ni, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana anda istiqomah terus nak mengkaji kehidupan ini. Dan terima kasih juga kepada yang baru mengikuti. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. Dan saya banyak terima inbox menyatakan akan perubahan-perubahan yang Allah telah izinkan berlaku dalam kehidupan asbab bila bertemu dengan kebenaran. Subhanallah, tabarakallah. Dan saya ucapkan mudah-mudahan Allah bantu untuk terus menuju ke jalan Allah SWT. Saya tertarik dengan satu perkongsian tu. Kalau yang saya cerita ni ada di dalam ini, saya minta maaf dululah. Saya nak ambil sebagai sampel, jangan risau, orang tak tahu pun siapa ni. Saya maksudkan siapa, orang tak tahu. Dia inbox saya. Dia ucap terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz ni. Saya baru ikut 3 minggu. Dulu dia tak serius dengan agama ni, dengan free hair dia tak pakai tudung kan. Akhirnya dia pakai. Dia cakap saya dengar dan saya menangis. Tiba-tiba saya tersak-sak menangis. Dan saya nak berubah. Dan saya serius nak berubah. Saya banyak salah Ustaz. Datang kesedaran tu. Masya Allah saya cakap. Subhanallah. Ada satu kes tu, inbox saya, Ustaz, seperti miracle. Apa dia? Apabila Allah bantu saya untuk faham kehidupan ni yang selama ni saya cari. Allahu Akbar. Kita tengok perkara-perkara macam tu, subhanallah. Inilah, kalau saya sendiri pun seronok mendengarnya, apatah lagi Allah SWT, Rabbul Jalil, yang merindukan anda semua yang menuntun dibalik kepada Allah Ta'ala. Yang paling rindu Allah lah. Yang paling rindu Allah lah. Allah rindukan hamba-hambanya yang benar-benar nak kembali kepada Allah. Ahlan wa sahlan. Allah buka seluas-luasnya pintu rahmatnya. Allah buka seluas-luasnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lah saya doakan semuanya yang menonton mengikuti pengajian hakikat kehidupan ini, benar-benar Allah bantu, Allah bukakan pintu hati untuk merungkai kekeliruan, persengketaan, perselisihan dalam pelbagai sektor kehidupan. Ada yang diuji dengan rumah tangga berpoligami, ada yang diuji dengan keadaan kewangan yang tak menentu, ada yang uji dengan keadaan anak. Ujian-ujian ini kita boleh rungkaikan satu persatu dengan kita syarah kembali tauhid dan tasawuf. Sebab tu saya tak fokuskan kepada tajuknya spesifik. Sebagai contoh, poligami. Saya tak spesifikkan. Sebagai contoh, mendidik anak, detail. Tak ada. Walaupun boleh kita pecahkan, itu nanti kemudian insya-Allah jilid yang kedua, ketiga saya akan pecahkan. Tapi untuk peringkat permulaan ini, kita bukakan seluruhnya pintu hati ini untuk terima seluruhnya. Apa kita punya step yang pertama kita nak buat dalam kehidupan ini,
untuk kita melangkah lebih jauh ke depan. Itulah kembali kepada diri dan merungkai segala permasalahan yang semuanya bermula dalam diri kita sebenarnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apa dalam diri kamu, kamu tak perhatikan. Dan ini mesti kena ikut perjalanan taurik nubuwah. Tidak boleh main kita sangka-sangka main agak-agak. Jadi besar hati juga saya sebenarnya. Mana-mana yang ada nak berkongsi perubahan-perubahan itu boleh PM saya, bagi tahu. Sekadar saya nak buat satu kajian kebenaran. Kajian sebagai satu kekuasaan Allah. Siapa yang berbesar hati nak kongsikan kebesaran Allah yang berlaku dalam hidup dia, bolehlah berbuat demikian di dalam mungkin inbox ke page saya ataupun personal saya. Tapi jangan harap saya balas dulu ya. Bagi je. Jangan expect saya akan balas ke. Bagi dulu, dan mungkin insya-Allah ada rezeki yang Allah izinkan. Mungkin kisah-kisah begitu. Ini kebenaran, ini kisah kebenaran. Kita akan nukilkan, mungkin saya akan syarahkan, saya akan kupas supaya dia menjadi dorongan dan bimbingan kepada yang lain. Dengan kisah-kisah yang begitu hebat itu. Kita nak yang begitu. Saya akan kaitkan kisah-kisah itu, saya akan kaitkan dengan kebenaran. Itu kaedah dia. Baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi cukup setakat itu. Berapa jam? Allah. Nah, ini kita biar awal sikit, insya-Allah. Bila down, cepat-cepat dengar semula balik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, Islam di hati. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Haza min fali Rabbi, haza min fali Rabbi. Haza min fali Rabbi, insya-Allah. Rasa tenang, benar. Ya, benar. Memang benar Tuan Raja Serizal. Menu tak ikut menu Al-Quran. Bila kita jumpa Al-Quran, insya-Allah everything is done. Bila kita jumpa Al-Quran, ini nama tenang. Ala bizikrillah. Apa yang kita syarahkan ni adalah pada Al-Quran sebenarnya. Cuma saya tak namakanlah kelas pengajian tafsir Al-Quran. Sebab nanti kan kita kena detail pula keseluruhan Al-Quran itu. Tapi kita kaji tentang kehidupan. Kita tafsir kehidupan bersandarkan Al-Quran. Itu sepatutnya. Jadi saya olah tajuk dia jadi hakikat kehidupan. Allahu Akbar. Banyak lagi tamsilan-tamsilan, contoh-contoh yang kita boleh rungkaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Khair. Jadi terima kasih banyak. Teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus istiqamah dalam jalan kebenaran. Mudah-mudahan yang menonton, yang melihat, yang mendengar, insya-Allah pada malam ini Allah pilih untuk terus istiqamah dalam kebenaran, dan Allah pilih semuanya dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf di atas segala terkasar kata, terkurang bicara dalam kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf terkurang dalam perbahasan. Mungkin silap sana sini saya sebut tadi tersasul, tersilap. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah temukan kita lagi pada next episode kita, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir.